Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada rakan-rakan guru, warga pendidik yang menonton sesi perkongsian daripada saya, Cikgu MK. Dan kali ini saya bersama dengan Puan Fazlun, pengetua dari SMK Seksyen 4 Bandar Kira Arab, Puchong Selangor, yang akan bersama dengan kita untuk berkongsi satu topik yang penting jugalah kepada kita warga pendidik, bagaimana nak mulakan menguruskan bahan-bahan sama ada bahan sumber akademik ke ataupun video dan sebagainya. Utama ialah cara nak menguruskan Google Drive ni. Sebenarnya topik ni Puan Faz sebenarnya dah menggunakan untuk pengurusan sekolah. Apa kata kita dengarkan ataupun kita tonton perkongsian daripada Puan Faz mengenai bagaimana nak createkan folder dalam Google Drive. So tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Puan Faz untuk berkongsi kepada kita tugasan yang dipilih untuk perkongsian malam ini, iaitu Google Drive. Okey, dipersilakan Puan Faz. Okey, Assalamualaikum dan pada Cikgu MK dan rakan-rakan sekalian. Okey, terima kasih kerana beri peluanglah untuk saya berkongsi. Baik, jadi sekarang ni kita lihatlah ya, saya akan share Windows saya di mana saya akan share sekejap ya. Alright, baik. Sekarang kita akan pergi kepada entire screen saya lah ya. Jadi senang untuk saya nak mulakan. Okey, baik. Sekarang ni okey, untuk makluman rakan-rakan sekalian, kita lihat ini adalah drive saya, alright. So drive ni saya gunakan untuk dari segi pengurusan dan di sini kalau kita lihat pada task yang pertama, iaitu saya akan create new folder. So, kita pergi kepada, rakan-rakan pergi lihat pada new ni, so kita klik new. So, pergi yang pertama, kita new folder, klikkan new folder. Jadi, kita akan labelkan, okey, saya akan labelkan my folder ni, my classroom. Okey, contohnya, okey, saya boleh buat my classroom. Okey, right. So, saya akan create my classroom ni. Okey. Baik, jadi sekarang my classroom ni berada di sebelah kanan. Kalau rakan-rakan lihat ya. Okey, kita boleh nampak sekarang ni my classroom ni. Okey, dan kita juga dalam my classroom, kalau kita pergi kepada my classroom, okey, folder saya ni masih kosong. So bila kosong, saya boleh tambah ya folder yang lain untuk memudahkan saya buat pengurusan lah. Contohnya, saya ada kelas yang saya mengajar. Okey, saya boleh tambah satu folder. Contoh sebab saya mengajar tingkatan 4 matematik. Okey, saya mungkin kata untuk subjek matematik saya mengajar tingkatan 4. So saya labelkan 4 saya labelkan 4 SS ya. Inilah tingkatan 4 SS. Satu folder untuk tingkatan Maths 4 SS. Contohnya ya. Okey, inilah contoh dan saya create. Okey, jadi rakan-rakan boleh create. Kemudian rakan-rakan kalau kata nak tambah lagi kelas yang lain, okey, tambahlah. Okey, jadi di sini tekan new folder. Okey, mungkin masuk kelas yang lain lah. Okey, matematik. Sebab saya cikgu matematik. Saya pun tambah 4 SK. Jadi kita create lagi. Alright. Jadi dalam setiap folder ni, kita boleh share lah. Kita boleh share folder kita ni di mana kita boleh masukkan apa-apa konten. Jadi dalam konten 4 SK ini, contohnya kan saya klik di sini dia akan kosong. So saya boleh upload ya, uploadlah apa-apa file dalam ni. Okey, contohnya saya ambil lah mana-mana file. Okey, contoh katalah saya ambil untuk sorry ya, saya kena buka lah file saya kan. Okey, contoh saya ambil satu bahan matematik.
Okey, sebab saya mengajar 3 tempat. Okey, jadi saya pun masuklah. Alright. So, saya masukkan di sini. Okey dan, saya pilihlah. Contohnya saya pilih satu, saya masuk. Alright. Sekarang rakan-rakan boleh lihat, saya masukkan, saya tengah upload. Okey, inilah bab 1 matematik dan untuk bab 1 matematik ni, saya juga boleh share, ya. Saya okey, untuk kelas ni saya boleh lihat dalam fail saya. Di sini saya juga boleh share kepada rakan-rakan yang lain dan, kalaulah katalah saya nak share pada, rakan-rakan yang lain, saya boleh share lesson ke ataupun saya buat apa-apa bahan pengajaran saya boleh share. So di sini kalau saya nak share, saya sharekan, klik di share di sini dan saya boleh masukkan email, student saya ke ataupun rakan-rakan guru saya untuk saya nak, masukkan dia dekat bahagian sini dan saya boleh klik done. Itulah cara bagaimana kita nak share, ya. Jadi, untuk email rakan-rakan ni saya tak berapa nak ingat tapi saya bolehlah rakan-rakan nanti boleh masukkan di sini. Alright. So kita balik kepada, kalau kita lihat kepada okey, kejap ya. Okey, kalau kita balik semula kepada drive kita tadi, sebab ini adalah drive yang saya, dah create ya. So, kita balik semula kepada drive. Let's say kita balik kepada drive kita yang tadi, iaitu, tadi kita pergi kepada My Classrooms ya. Okey. So, kalau katalah saya nak pergi kepada folder, saya boleh pergi pada folder. Okey, katalah saya nak pergi pada My Classroom tadi, yang kita dah create tadi. Okey, yang ini juga untuk My Classrooms, kalau, saya balik kepada My Classroom tadi, saya boleh, warnakan. Okey, baik, rakan-rakan boleh lihat di sini, untuk My Classroom yang kita create tadi ni, okey, kita boleh, untuk memudahkan pencarian, kita boleh warnakan. So, macam mana kita nak warnakan? Kita boleh pergi kepada change color supaya mudah untuk kita nak mencari file tu sebab kita ada sebab di paparan saya sekarang ni ada banyak folder. So, ini adalah, contohnya saya ambil warna orange lah. Alright, so My Classroom saya dah warna orange, mudah untuk pencarian, dalam drive. Okey, jadi, selain daripada itu juga, okey, untuk makluman rakan-rakan ya, uh, di sini kita juga boleh share ya. Kalau dalam satu folder tadi, kita share by, folder yang kecil di dalam. Tapi keseluruhan folder ni pun kita juga boleh share. Maksudnya apabila, rakan kita dapat ya, kita share dari kat sini, kita masukkan email rakan-rakan, dia akan dapat, siapa yang share tu dia akan dapat keseluruhan dalam folder tu. Okey, satu lagi perkara yang mungkin untuk, makluman rakan-rakan ya, kita boleh lihat general access kat sini. Kalau restricted ni, only people with access can open the link, bermaksud mereka yang ada, bila dapat akses sahaja, ya, dia boleh dapat melalui link tu dia boleh akses. Orang yang tak dapat link tu tak dapat. Jadi ini restricted. So kita boleh tukar sama ada kita nak restricted ataupun anyone with the link. Kalaulah kita nak share dengan ramai, orang, contohnya pada pelajar kita contoh tadi, konten ialah buku teks. Kita boleh terus pilih anyone with the link. So, pelajar kita, ya, dia boleh melihat konten tu. Dalam sesuatu folder daripada drive ini, okey, kita juga boleh lihat di sini ada setting viewer. Untuk setting viewer ni maksudnya mereka hanya boleh lihat. Ya, mereka tak boleh buat apa-apa pada bahan yang mereka dapat melalui itu link tu. Contoh buku teks, viewer je lah. Pelajar boleh, tengok, oh tajuk ni, mereka boleh buat ulang kaji. Jadi boleh terus tengok pada bahan itu. Tapi kalau andai kata kita nakkan ada, kolaboratif, contohnya dengan guru-guru kita, kita minta, ada, orang kata, apa nama, idea ataupun apa saja data-data yang kita nak, mereka masukkan, kita boleh jadikan dia sebagai editor. Maksud editor di sini, dia boleh, edit.
ya, apa saja bahan yang ada dalam folder tersebut ataupun dia boleh pilih sebagai komentar. Kebiasaannya kalau saya akan pilih kalau di bahagian pengurusan, okey saya akan ambil barisan penolong kanan saya, barisan pentadbir saya sebagai editor supaya kita boleh sama-sama collaborate untuk kita lengkapkan satu-satu task. Jadi kita boleh pilihlah. Sama ada kita pilih kalau editor dan kita pilih done. So, terlupa pula tadi, bila kita buat anyone with the link, jangan lupa kita ambil copy link ni. So kita bila once kita copy link ni, kita akan hantarlah link ini kepada rakan-rakan sama ada melalui email ataupun melalui WhatsApp, melalui Telegram untuk memudahkan akses. Ini adalah cara bagaimana kita buat. Okey, saya nak buat tambahan sedikit untuk rakan-rakan ya. Mungkin juga ini bermanfaat untuk rakan-rakan yang lain. Okey, dalam apa yang saya buat baru-baru ni, ianya adalah melibatkan okey, kita ada dalam buku rekod kalau kita ada buku rekod pengajaran kita secara fizikal, kita biasanya di bahagian belakang tu ada bahagian mesyuarat ataupun perbincangan yang kita perlu buat catatan. Okey, saya warnakan dulu ya untuk rakan-rakan kat sini. Okey, katalah saya gunakan warna hijau. Okey, jadi di sini ya, apa yang saya buat begini ya. Okey, untuk mesyuarat dengan perbincangan ini adalah lebih mudah bagi saya menguruskan drive dengan cara saya wujudkan satu folder khas. Jadi apabila kalau macam saya menghadiri apa-apa kursus, mesyuarat, kalau selama ni kita pergi kepada fizikal kita buat catatan. Kalau kita guna nak kena type, nak kena tulis apa semua tu, itu biasa. Tetapi untuk memudahkan urusan, saya buat begini. Okey, saya buatkan satu folder. Dalam folder ni, saya masukkan folder tahun. Okey, folder tahun 2023, 2024, 2022. Saya dah standby. So dalam tahun 2023, ini adalah contoh. Okey, apa yang saya buat, saya rasa ini satu perkongsian yang mungkin boleh bermanfaat untuk rakan yang lain sebab kita tak payah tunggu. So, apa yang saya buat ialah saya wujudkan satu folder. So dalam ni, saya boleh bila saya hadir di satu mesyuarat, saya terus type lah. Jadi type, tak payah tunggu. Terus gunakan dan isi saja. So terus masuk dan terus letak ya, apa yang sepatutnya saya mesyuarat yang saya hadir dan saya tak terlupa, dia akan ikut tarikh yang sepatutnya. Jadi ini mungkin satu perkongsian yang saya rasa memudahkan rakan-rakan yang lain. Jadi saya rasa sampai sini saja dan semoga ia bermanfaat untuk rakan-rakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi Lari dah tajuk. wabarakatuh. Ah. Okey, terima kasih Puan Faz atas perkongsian tentang amalan terbaik menggunakan Google Drive dan pada masa sama melengkapi tugasan untuk level 1 Google Drive. Dan diharapkan tadi perkongsian daripada Puan Pengetua tadi dapatlah kita manfaatkan yang mana bagaimana kita nak menguruskan Google Drive kita sebaik mungkin. Dan kelebihan menggunakan akaun pelantar di 5 kpm ni, kita dapat storage yang besar dan kita boleh menguruskan bahan-bahan daripada dokumen, video, gambar, rakaman Google Meet, so kita boleh managekan bahan-bahan penggunaan seelok-eloknya. Dan diharapkan juga perkongsian tadi dapat kita manfaatkan dan insyaAllah untuk sesi seterusnya ni terus bersama dengan Cikgu MK untuk tajuk-tajuk yang lain dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga pada Puan Faz atas perkongsian untuk malam ini ataupun sesi kali ini dan kita akan berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya dengan tajuk yang berbeza. Okay, terima kasih semua. Kita akan berjumpa lagi pada rakaman yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.